Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili pihak Pusat Sukan mengalu-alukan kedatangan semua untuk menyertai program webinar ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul di pagi ini. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Muhammad Hazim bin Mazuki. Saya adalah pelajar praktikal di Pusat Sukan UPSI dan saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada pagi ini. Webinar hari ini akan membincangkan tajuk psikologi sukan dalam pasukan dan jurulatih. Alhamdulillah, kita cukup bertuah pada pagi yang mulia ini untuk mengadakan webinar bersama pensyarah jemputan iaitu Dr. Monridi Sudsi. Sebelum kita memulakan, saya membahas tentang Dr. Monridi. Dr. Monridi merupakan bekas atlet kebangsaan dalam sukan memanah dan dipilih untuk mewakili negara di acara Sukan Olimpik Musim Panas 2004 di Athens, Greece. Beliau kini merupakan pensyarah di Jabatan Sains Kejurulatihan di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan UPSI. Pada tahun 2003, Dr. Monridi merupakan pemanah yang pertama layak ke Sukan Olimpik di Greece. Yang sangat komited dalam sukan memanah pernah menerima beberapa anugerah di peringkat negeri dan kebangsaan. Antaranya Olahragawati Harapan Negeri Perak, Anugerah Pekerti Terpilih Negeri Perak, Anugerah Mahkota Perak Negeri Perak. Dengan tidak membuang masa, kita menjemput Dr. Monridi untuk memberi sepatah dua kata sebelum kita memulakan dengan topik yang kita akan bincangkan. Doktor? Dah. Doktor? Okey, dengar? Okey. Alright. Selamat pagi, salam sejahtera kepada saudara Muhammad Hazim. Okey, selaku pengurusi majlis untuk pagi ni ataupun moderator. Yang saya hormati juga kepada semua staf UPSI. Okey, coaches, pegawai sukan, atlet dan semua pelajar dan mungkin ada para pensyarah dekat sini. Harap semua orang sihat, still PKP semua kan, semuanya semua dekat rumah, work from home macam biasa lah kan. Terima kasih kepada Pusat Sukan, especially Pusat Sukan yang telah menjemput saya untuk program pada pagi ini. Webinar pada pagi ini dengan tajuk peranan sport psikologi dalam pasukan dan juga pelatihan. Sihat betul? Sihat macam biasa dekat rumah. Orang sikit gerakkan tapi still okay lagi agak ni, syukur. Sebagai permulaan, apa yang dikatakan dengan psikologi sukan itu? Psikologi sukan kalau kita lihat pada beberapa definisi, memang banyaklah definisi yang diberikan terhadap psikologi sukan tu.
sebelum tu saya nak terangkan sikit tentang psikologi lah. Okay, sebelum kita bincang topik-topik, saya rasa lebih baik kita tahu dulu apa maksud ataupun definisi dan diberikan. Okay, sama dengan bidang-bidang lain lah kan. Kalau kita mengajar mungkin sport nutrition, okay, pemakanan sukan, apa tu pemakanan, apa tu sukan, apa related dia. Okay, so saya rasa lebih wajar lah kita tahu dulu meaning dia apa semua kan. Okay, saya rasa coaches dekat sini pun ramai yang dah ada background sains sukan, mungkin ada yang belum lagi. So bila saya dapat topik ni, okay, daripada pusat sukan, first kali saya fikir mungkin ni kalau kita tengok pada latihan mungkin ni kita boleh consider sebagai transition phase lah. Okay, di mana kita tak ada pertandingan, kita tak ada apa-apa kejohanan, okay, yang dipertandingkan. Sebenarnya atlet kita, kebanyakan mereka semua dalam fasa rest. Okay, tapi active rest. Okay, kita still ada lagi training program untuk diorang dari segi fizikal, okay, dari segi teknik, taktik dan sebagainya. Okay, tapi hanya aktifkan diri sahaja di rumah supaya our performance and everything tak down ke peringkat yang lebih rendah lah, just maintain. Okay, so kalau saya, atlet-atlet saya, kalau based on my program, this is the transition lah. Okay, where when we have a competition, so we will proceed into preparation phase with level yang kita dah tetapkan. Okay, bukan daripada level yang bawah. Okay, mungkin 40 to 50%. Okay, so kita ambil masa sebulan 2 lagi untuk kita proceed kepada pre-competition. Okay, so dia tak ambil masa yang lama. Okay, so kita balik pada soalan tadi, apa tu psikologi sukan, psikologi. Okay, maksud psikologi sendiri adalah kajian tentang proses mental dan pemikiran, okay, yang menggabungkan pelakon manusia. Okay, so psikologi adalah tentang proses mental dan pemikiran seseorang. Okay, dalam sukan, okay, dalam sukan adalah aktiviti fizikal lah yang dilakukan oleh semua orang termasuk especially athletes bila kita kata sukan so untuk pelbagai tujuan. Ada orang bersukan untuk training, okay, untuk competition. Some of athlete they just training without competition. Okay, ada juga yang macam tu. Some athletes they train for competition. Okay, untuk apa? For enjoyment, development, untuk skill, okay, dan macam-macam lagi lah. Dan bila kita sebut sukan, dia memerlukan tenaga, okay, dan memerlukan semua komponen kecergasan. Okay, komponen kecergasan, tak boleh jelaskan lah kot kan. Saya rasa jurulatih semua dah mahir-mahir dah kat sini kan. Ada berapa komponen, ada ketangkasan, ada balance, okay, ada agility, speed dan macam-macam. Okay, so maknanya psikologi sukan adalah kajian tentang apa tu? Okay, kajian yang saintifik yang melihat kesan serta pengaruh, okay, sesuatu aktiviti terhadap apa? Pelakuan atlet itu sendiri, pemikiran atlet itu sendiri, okay, fizikal, okay, yang terlibat dengan mereka secara langsung ataupun tak langsung. Okay, so perkara ni memang berlakulah dalam sukan. Alright, sama ada kita anggap dia sebagai penting atau tak. Okay, tapi dekat Malaysia kalau kita kata psikologi sukan ni mungkin satu bidang yang kalau dalam sukan yang terakhir ataupun second last. Betul? Okay, kalau kita di jurulatih kadang-kadang dalam periodized training program kita pun tak ada pun kita letak faktor psikologi sukan ni dalam training program kita. Okay, sorry to say lah kalau saya pergi mana-mana workshop, okay, periodized training ke apa semua kan, jarang-jarang sekali saya melihat jurulatih meletak item psikologi sukan dalam training program mereka. Ada yang letak tetapi tidak ada tindakan. Okay, so kenapa perkara tersebut berlaku dan kenapa adakah
mereka menganggap bahawa psikologi sukan ni tidak penting. Okey, yang tu mungkin kita perlulah kajian selanjutnya ke semua kan. Kalau ada student yang nak kaji, okey lah, bolehlah datang. Alright, okey. So sebenarnya psikologi sukan adalah kajian tentang apa yang saintifik tentang proses mental atau pemikiran seseorang terhadap pengakuan terhadap fizikal terhadap kognitif mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berlaku terhadap seseorang itu. Okey. So yang ni boleh Okey, saya rasa dari segi definition saya harap faham lah. Alright, kalau ada apa soalan boleh tanya. Okay, tak ada masalah. Kita kat sini sebenarnya bukannya nak lecturing ke nak apa semua kan. Saya just nak kongsi pengalaman saya sebagai seorang atlet, sebagai seorang jurulatih seperti jurulatih-jurulatih yang ada juga. Dan juga macam mana kita adapt psikologi, sport psikologi ni dalam latihan kita sebenarnya. Okey, Azim, nak saya teruskan ke ataupun ada soalan tersendiri sebenarnya? Teruskan rasanya. Teruskan je. Oh, teruskan je. Okey. Saya tengok kat situ ada moderator, ada apa kan. So saya ingatkan ada soal jawab ke semua. Okey, kalau saya teruskan, kita tak ada masalah. Kat sini daripada saya cakap saja, saya rasa saya nak tunjuk sedikit lah slide supaya kita dapat buat revision semula lah tentang psikologi sukan, peranan psikologi sukan dalam pasukan ataupun kejurulatihan yang biasa kita praktis sekarang di kalangan jurulatih ni. Okey, bila saya dapat topik ni daripada pusat sukan, first thing saya ingat mungkin idea pusat sukan adalah untuk membuat revision kepada jurulatih-jurulatih. Mungkin lepas ni saya tak tahulah dalam poster tu pun kita nampak kan 1.0, maybe after this ada 2.0, 3.0, 4.0. Okay, where maybe they will start with sport psychology and 2.0 maybe they will start with sport nutrition, with training program, whatever that related in performance enhancement. Okay, so daripada dengar saja, so saya buat sedikit revision lah untuk jurulatih apa tu sport psychologist, what is important and what we can do for you and what you can do with sport psychology in your training program or training routine. Okay, saya share sikit slide, ada beberapa slide yang saya pernah share di kalangan rakan-rakan saya jurulatih. Sekejap Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kalau nak share idea ke, nak kata ada perkara yang mungkin kita boleh discuss dekat sini ke, so silakan lah. Okey, so saya start dengan definition tadi saya dah terangkan. Okey, so saya share dekat sini tugas dan peranan psikologi sukan, latihan kemahiran psikologi. Kalau kita biasa dengar, saya rasa latihan psikologi sukan ni dah biasa sangat dah. Kalau kepada para jurulatih ataupun atlet-atlet yang memang aktif dalam sukan ni, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil psychological skill training. Apa kepentingan dan juga faedah dia? Dan kesan PST itu terhadap sukan itu sendiri.
So apa maksud sukan? Tadi saya dah bagi beberapa penerangan tentang psikologi dan juga sukan. Okey, sukan adalah kajian tentang proses mental dan pemikiran. Alright, dan seseorang lah yang berhubung dengan perlakuan. So sebenarnya apa yang berlaku dengan atlet, kita ingin tahu. Kita nak tahu kenapa. Bukan setakat kita nak cari kelemahan, tetapi kita nak cari juga kelebihan. Okey, so macam saya sendiri pun sebagai seorang jurulatih, saya rasa sejak 2009 saya memang aktif dalam kejuratihan selepas saya stop daripada national team. Okey, saya start menjadi jurulatih di sebuah sekolah sukan di Negeri Pahang. Okey, after that saya move ke UiTM, sebagai jurulatih under Pusat Sukan UiTM. And then saya pernah menjadi jurulatih untuk pasukan SEA Games, compound team untuk Majlis Sukan Negara dan jurulatih Sukma Pahang 2 kali untuk tim Pahang, untuk tim Penang, saya attach sebagai jurulatih attachment, membantu rakan saya di sana, Coach Syamani, head coach. Dan saya last kali saya aktif 2018 sebagai ketua jurulatih pasukan Sukma Negeri Perak. So masa tu tengah sambung belajar kan. So dapat tawaran, tak apalah, tengah cuti belajar, then tak apalah, sambil-sambil writing, sambil-sambil belajar tu, so ada masa lebih sikit. So tak apa, kita terima tawaran sebab Negeri Perak pun sejak saya sekolah lagi sampai sekarang saya rasa banyak support yang diberikan oleh pihak MSN dan juga semua pemimpin-pemimpin dekat sana dalam sukan. So bila diorang minta tolong, sampai masa untuk kita berkhidmat untuk negeri kita lah kan, lebih kurang macam tu lah tapi bila dekat sana seronok lah masa tu 2018 saya rasa Perak telah membuat banyak perubahan dalam latihan mereka dan jurulatih mempunyai prioriti lah untuk buat planning sendiri dan juga segala benda yang berkaitan dengan pasukan lah sebab masa tu jurulatih terus attach direct dengan MSN bukan persatuan hanya memulakan latihan sahaja. So sebenarnya dari segi kerja tu nampak flow lebih baik lah masa tu. So bila 2018 head coach dekat sana pergi dengan persiapan pasukan, saya rasa tak sampai 20% pun, kita ada masa lagi lebih kurang setahun, 8 bulan untuk hadapi Sukma. So banyak perkara yang saya lakukan di dalam pasukan memanah tu sendiri. Based on data 3 tahun Sukma, maksudnya 6 tahun Sukma, pasukan memanah Perak tak pernah dapat pingat emas. Sebenarnya 2018, 2016 tak ada pingat emas, 2014 tak ada, 2012 pun tak ada. So bila saya pergi sana dia kata Coach Moon nak 1 pingat emas tahun ni. Apa yang Coach Moon nak? Coach Moon sediakan. Nanti kita akan go through dan kita akan tengok. So saya kata 1 pingat emas. Tapi based on performance 3 Sukma dah tak ada pingat emas kan. Saya kata boleh. Saya cuba. So saya sharing sikit lah dalam saya punya pengalaman ni. And then bila pergi dekat situ, bila saya tengok persiapan team itu ini apa semua kan, satu cabaran yang seronok. After 8 months, saya pergi kat sana untuk jadi full time coach, daripada USM Kubang Krian. So saya move ke Ipoh. Kita manage untuk mendapat 4 pingat emas. 4 pingat emas dengan pasukan yang baru for 8 bulan. Datang daripada pelbagai background. So 4 pingat emas lah. Alright, dalam masa 8 bulan.
So bukannya nak kata terror hebat mana sangat kan, tapi bagi saya seorang jurulatih, kalau kita tahu macam mana kita nak draft kita punya training program so macam mana kita nak draft program kita dengan baik, apa faktor yang kita perlu tekankan, apa kelemahan dan kelebihan yang kita ada. So untuk mencapai objektif tu ada jalan dia. Okay, ada jalan dia. Okay, saya rasa jurulatih-jurulatih di sini pun hebat-hebat semua terror-terror hebat kan. Okay, sama juga dengan atlet-atlet kan. Okay, memang hebat sangat kan. Kalau tak adalah dipilih untuk menjadi jurulatih pasukan UFC kan, bukan jalan-jalan. Okay, ada yang kena apa, bila pergi tournament, bukan kita berlawan di kalangan apa, tim-tim universiti je, ada yang national team yang macam-macam juga. Okay, so itulah ramai orang tanya apa rahsia Coach Mun, apa yang Coach Mun buat, apa semua. Bila pergi game semua masa tu semua pun orang tak expect yang pasukan Negeri Perak akan dapat sampai 4 emas pun. Okay, first rank masa tu pasukan Pahang mendapat 4 ke 5 emas. Okay, dengan persiapan 6 tahun. Okay, so budak-budak yang debut daripada 6 tahun lepas semua dah grow up, okay, dah matang. Right, memang dalam expectation lah, memang the best team juga masa tu. Okay, dan kami baru je start, okay, fix team, build and everything 2 bulan. So ramai yang bertanya, apa rahsia, apa yang buat, apa semua kan. Saya kata sama je, saya buat macam jurulatih lain juga. Okay, cuma itulah, ada tips-tips, ada benda yang kita perlu tekankan. Okay, walaupun kita ada short term, medium or long term, banyak benda yang kita boleh manipulate sebenarnya dalam latihan kita. Okay, banyak faktor. Okay, masuklah psikologi sukan yang kita perlu tekankan juga dalam latihan kita. Okay, bila kita ada atlet, kita sebagai jurulatih, kita tahu atlet tu apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Okay, kalau kita tengok dalam psikologi sukan sendiri pun, first topic kita discuss tentang personality. Okay, personality. Personality maksudnya apa tu? Watak. Okay, mewatakan seorang atlet. Okay, karakter seorang atlet. Okay, sebagai jurulatih kita perlu kenal atlet kita. Tak kisahlah individu sport ataupun team sport. So kalau kita kenal atlet kita tahu apa kelebihan yang atlet kita ada, apa kelebihan yang kita cuba untuk buat dia. Okay, so itu peranan sebagai jurulatih lah. Boleh saya tanya, kalau kenal teammate kita saja dan saya sebagai atlet lah, adakah perlu untuk kita kenal pihak opponent sekali? Hazim suka apa? Saya tenis. Untuk Negeri Perak. Tenis. Memang perlu juga. Untuk Negeri Perak atlet Sukmala ni. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Belum confirm lagi sebab Sukmala next year kan. Tak, itu pun tak tahu umur lepas ke tak. 2018 dapat. Tak apa, 23 tahun mesti boleh main lagi dah ni. Okay, so soalan Hazim, perlu ke kita tahu personality ataupun opponent kita? Yes, memang perlu. Itu adalah salah satu strategi yang kita perlu ada, pengetahuan yang kita perlu ada. Itu adalah salah satu kita kata strategi dalam latihan ataupun sebagai seorang atlet lah. Okay, dan pengetahuan yang kita perlu dapat dan kita perlu kaji. Okay, so sebab tu bila kita bincang dalam sport science tu sendiri, kita ada banyak cabang. Okay, when we talk about sports performance, okay, apa level performance kita? Apa level performance opponent kita? Kalau kita cakap tentang physical component, apa kelebihan fizikal kita? Saya lagi cepat, saya lagi tangkas, saya punya skill lagi hebat. Saya punya strategi memang dia tak boleh nak agak kan, dia tak boleh nak tahu. Tapi kita sendiri pun akan tengok pada opponent kita kan. Dari segi dia punya kelebihan dari segi fizikal dia, kelebihan dari segi mental dia.
kadang-kadang kita jumpa opponent yang wow, dia ni memang suka hati, spirit memang tinggi ni, tak give up ni. Jenis yang agresif. Okay, jenis yang main cool steady je kan. Tak ada nervous, tak ada anxiety pun kan. Geram kat tu. Yes. Ya, betul. So ini semua memang kita kena tahu. So sebenarnya kalau hari ni kita discuss tentang psikologi sukan, sebenarnya dari segi karakter tu sendiri pun kita kena tahu. Okay, dari segi kekuatan mental oponen kita pun kita kena tahu. Kalau sukan individu kalau sukan pasukan pun kita akan mengkaji juga pasukan-pasukan lain. Okay, sebab tu kalau Hazim sendiri pun saya rasa Hazim sentiasa buat research ataupun mengkaji opponent sebelum pertandingan. Ya. Sebab kalau nak start apa pun kena tengok juga dia maksudnya bila dia warm up, tengok apa dia punya kelemahan dari awal, maybe kat situ boleh dah jumpa point untuk beat dia kan. Ya, betul. Kena kenal jugalah benda tu. Kena kenal, kena kaji dulu. Kena kaji juga tu kan. Dia ni ranking berapa kan. Bila main, apa taktik yang dia selalu ada kan. Dari segi skill level dia compare dengan saya, dia lebih hebat ataupun saya kan. So pengalaman dia dan macam-macam lagi lah. Okay. Tengok so, mental dia strong ke tak, itu kena tengok tu. Yelah. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya je dekat ruang chat, okay, ataupun boleh buka mic. Okay, kita lebih kepada santai lah. Okay. Doktor, saya ada soalan. Okay doktor, macam ni. Saya nampak kebanyakan atlet lebih mementingkan skill dan taktikal diorang. Tanpa mereka sedar, sebenarnya psikologi sukan juga membantu mereka untuk menang dalam sesuatu perlawanan tu. Jadi mungkin doktor ada boleh bagi tips ataupun cadangan macam mana kita nak sedarkan atlet kita ni bahawa psikologi sukan juga sangat penting untuk kita memenangi sesuatu perlawanan tu. Silakan doktor. Okay. Soalan yang baguslah So kalau kita tengok ramai atlet yang bila kita sediakan program physical training program untuk diorang, so diorang physical training memang diorang sangat sukalah. Okay, turun training, buat tu, buat ni semua kan. Kalau kita sediakan psychological skill training, bagi diorang rasa macam boring lah kan. Duduk, dengar, buat benda sama je kan. Macam tak ada benefit je pada diri sendiri apa semua kan. So macam mana kita nak build kesedaran di kalangan atlet bahawa sport psychology ni pun sangat penting. Okay, sebenarnya dekat Malaysia mungkin kita sendiri kita rasa benda tu tidak berapa penting mungkin. Okay, dan kita tak adapt dia dalam training program kita. Mungkin ada tetapi kita tekankan. Okay, dekat mana yang kita perlu training psychological training ni? Okay, kalau di kalangan jurulatih ataupun atlet sendiri, kalau kita tengok Paradise Training Program kita ada preparation phase, pre-competition, competition and also transition. Okay, waktu bila kita nak train psikologi ni? Kan? Bila masa? Kat mana? Waktu bila? Kalau seminggu, jurulatih kata 5 hari turun training je kat Padang. Slot mana saya nak buat psychological training? Okay, so itu yang kata kena sistematik. Okay, memang tak dinafikan lah. Okay, apa yang dari Yati tanya tadi. Okay, kebanyakan atlet ataupun mungkin ada segelintir jurulatih yang hanya pentingkan skill dan teknik sahaja. Okay, kalau kita tengok pada basic sport, okay, domain pun, okay, apa yang kita tekankan adalah 4 faktor. Kita tekankan tentang skill, iaitu kemahiran. Kita tekankan tentang teknik skill sama So sebenarnya skill adalah teknik. Kita tekankan teknik, kita tekankan taktik. Okay, kita tekankan apa lagi? Physical, dan kita tekankan tentang mental. 4 benda. Okay, dalam training kita, normally kita akan buat physical. Okay, kita ada faktor fizikal, kita ada faktor teknik,
kita ada faktor taktik dan kita ada faktor mental. 4 benda. Okay, so kalau 4 benda ni kita boleh complete 100 ingat masuk rumah. Boleh gitu, Hazim. Okay. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau Boleh. kalau kita tanya lah kalau saya tanya pada atlet saya lah, normally saya akan rate atlet saya dari segi 4 faktor ni. Okay, contoh ni bulan 2. Okay, Sukma bulan 12. Kita bagi contoh Sukma lah kita tak perlulah SEA Games tu kan. Okay, Sukma bulan 12. Dia ni masuk tim saya akan tengok Azim. Saya akan menilai. Saya suka buat penilaian. Dan penilaian saya simple je sebab mungkin saya pun mengajar bila kita bagi penilaian ABCDE kan. So bila saya dapat Hazim first time masuk tim saya akan Azim bulan 2, Sukma bulan 12. Bulan 2 ni Hazim punya physical 20%. Hazim punya teknik 40%. Okay, taktik 30% and mental 20%. So sebenarnya mana lagi 70%, 80% kena top up supaya sebelum bulan 12 you akan semua 100. Means kalau you 100 means you antara antara atlet-atlet yang boleh menilai lah. Yes. So saya akan buat penilaian macam tu. So saya akan bagi training program dekat dia orang. Dia training macam biasa. So after 2 months or 3 months, okay, bila kita pergi tournament ini bulan 2. Mungkin bulan 5 nanti saya akan round table balik, okay. Saya akan bagi tahu one by one termasuk Azim. Okay, after 3 months kita training. Azim punya mental factor dah 40%. Okay, your physical from 20 you build into 50% now. Okay, and then your technique improve. Okay, from 40 to now 80%. Right? And then your tactic is 70%. Still not enough. Alright, so bulan 5. Kita ada masa 5 bulan lagi. Okay, tolak sebulan lah, 12 tu dah main competition kan. Okay, 5 bulan lagi. Boleh tak kita build lagi benda ni? Okay, sebab tu kita perlu memberi kesedaran kepada atlet dengan cara-cara masing-masing. Bagi saya suka membuat penilaian. Okay, saya suka menilai atlet. Okay, sama dengan saya akan menilai diri sendiri lah bila saya menilai atlet. Kalau atlet tu saya train 4 bulan pun, physical dia tak improve. Psychological tak improve. Okay, teknik dia tak improve. Something wrong with me also. Okay, bukan atlet semata-mata. That is how I build the kesedaran dalam diri atlet tu. Dan seorang atlet yang ingin berjaya, dia tak akan ada kita panggil negative thinking. Bila saya kata Azim dia punya skill kan 40% je. Kan? Ataupun saya kata punya skill sekarang lah dah lama PKP apa semua, bila saya tengok awak main balik apa kan, dah rest lama ni kan, awak punya sekarang fitness kan D so terima tak? Memang tak lah. Memang tak lah kan. Kalau saya tengok kan bila ni kan, tapi kalau saya tak tengok awak punya permainan hari ni, saya tanya, okay sekarang you punya fizikal berapa? ABCD. Tahap fizikal sekarang. Kalau tanya tulang Hazim tak, Hazim sekarang. Dengan PKP-nya saya boleh bawa basikal je pun sekarang. Saya maybe D. Physical fitness sekarang berapa? Level? D. Sebab D. tak ada D ya. Sebab last training semua last year bulan 8 dulu. Kan. So sekarang level of your physical level sekarang D. Contohlah tiba-tiba bulan 3 ada game. Macam mana you nak
panjat daripada D tu sampai ke okay, kalau dia nak pergi game mesti semua orang nak tip top kan, tak A atau B kan. A semua nak A lah. Kadang-kadang kita pergi game tak dapat A pun, kadang-kadang A minus, B plus, betul tak? Tapi kita still kena pergi game. Alright, so apa bekalan yang kita nak bawa? Okay, mungkin skill, kalau nak kata physical di skill sekarang mungkin still okay lagi. Kalau main memang skill memang sentiasa kata kilat kan, memang sentiasa tengoklah. Okay, baru habis game Australian Open dan semua kan, memang semua kepala itu dah tahu kan. So macam okay lah, dari segi skill saya still maintain 80%. Mungkin macam tu kan. Bila main kita tahu yang mana kita kurang dan kita lebih, dan ada strategi yang kita akan main. Taktik kita panggil kan. Okay. So plus with mental. Mental mungkin kalau bagi dia, kalau dia rasa macam okay, saya pergi ni tak prepare, tak bagus lah semua kan, tak confident lah kan. Ada negative thinking je apa semua kan. Dari segi concentration pun mungkin kurang sebab rasa opponent lagi hebat, so bila main ragu-ragu. So itu pun dah boleh buat kita down. Okay, sebab tu macam mana saya nak tekankan kepentingan ataupun kesedaran di kalangan atlet tentang psychological skill dan psychological ni. Saya sentiasa memberi penilaian. Okay, bila saya memberi penilaian kepada atlet akan rasa faktor tu penting untuk diri dia. Okay, untuk menjadi 100% athletes. Okay, 100% level athletes. Okay, saya panggil ataupun A athletes. Bukan kita kata A student je. Macam mana kita, kalau kita pergi kelas kita nak jadi A student, memang kita masuk kelas, kita cemerlang dalam kelas, dalam apa saja syllabus yang lecturer kita bagi ataupun cikgu bagi. Tapi macam mana kita jadi A atlet dekat padang? Okay, atlet A tu yang kita katakan. Sebenarnya semua faktor yang ada ni kita kena kuasai. Alright, so bila diorang sedar, diorang akan normally mereka akan terima teguran coach dan mereka akan ikut apa yang dirancang, yang dirancang oleh mereka lah. Normally apa yang kita rancang untuk atlet semua yang berbaik kan. Okay, kalau saya atlet dulu pun saya mesti macam kenapa coach suruh lari seorang kenapa dulu dalam training program tak ada macam ni, tiba-tiba ada, tak ada yoga, kenapa tiba-tiba ada yoga? Okay, masa saya national team semua kan, mana memang kita kata perlu concentration yang tinggi, okay, perlu self confident, perlu mental control, okay, emotion control kita panggil emotion control, kena ada positive thinking, okay, tak boleh fikir macam angkut tak boleh shoot, apa semua kan. Suddenly tiba-tiba training, masa tu preparation untuk Doha Asian Game tiba-tiba ada yoga. Kenapa ada yoga ni? Seminggu 2 kali kan? Tengok dalam training program. Oh, okay. Bila tanya coach, coach, kenapa kita kena buat yoga ni coach? Mana bukan nak ni sangat semua kan? Nak kena pergi yoga bagai semua kan? Kenapa tak buat mungkin concentration ke itu ni kan? Bila kita ikut yoga apa semua, bila jumpa sport psikologi kat situ, dia orang terangkan dan coach sendiri terangkan, okay, sebab you training hard apa semua kan, bila you pergi yoga, kita nak you lebih fokus, okay, try to calm. Yoga tu satu gerakan yang sangat slow, okay, satu gerakan yang orang kata penuh dengan feel lah dia kata kan. Okay, and then apa faktor yang saya dapat dekat situ, saya rasa yoga tu dapat praktis saya menjadi seorang yang lebih penyabar. Okay, boleh membantu saya dari segi relaxation. Okay, bila training hard itu ini kan, bila pergi sesi yoga rasanya relax sangat kan, baring ada banyak sesi sampai kan kawan-kawan dekat tepi ni Wan Kamizan, Marbawi kan berdengkur. Nampak tak? Okay. So sampai macam tu sekali rasa relax, tenang je kan. Heart rate pun rasa macam kalau ambil heart rate masa tu kan 49, 51 per minit. Boleh gitu.
Okay, sebenarnya dia sangat membantu dari segi calmness, okay, dari segi orang kata mental emotion control, alright, so dia ada faktor-faktor kat situ. Sebab tu dalam psikologi sukan dia ada banyak kita panggil jenis-jenis latihan kemahiran psikologi. Banyak so kita kena tahulah apa jenis latihan psikologi yang sesuai untuk pasukan masing-masing ataupun athletes masing-masing. Normally we will tackle in individually. Okay, so sebenarnya ada atlet yang tinggi anxiety dia, ada atlet yang tak. Okay, ada atlet yang confidence level sangat tinggi, ada atlet yang kurang. Okay, ada atlet yang dia punya kata self control dia dari segi self confidence dia, okay, dari segi mental readiness dia, okay, dari segi personality coping, okay, maknanya kalau opponent heboh sikit itu ini dia still cool lagi, tak marah, steady, ada atlet yang macam tu. Okay, sebab tu kita kena kenal setiap atlet. Kita kena tahu, okay, faktor mana yang kita nak build up untuk atlet tersebut. Okay, kalau kita tengok dalam psychological skill training, okay, ataupun latihan kemahiran psikologi, ada beberapa jenis PST yang kita boleh beri kepada atlet kita lah. Di antaranya saya rasa biasalah kita dengar semua kan, tapi pernah praktis atau tak tu itu kita kena check balik lah di antaranya apa, saya rasa biasa kita dengar pun goal setting, okay, penetapan matlamat, ni penting untuk bila nak start game ke apa semua kan. Saya kadang-kadang saya punya sesi dengan atlet saya, bukannya saya buat secara formal apa semua sangat. Kadang-kadang yelah kita dekat MSN negeri, dekat UC as a coach, ada kemahiran sains sukan lebih baik. Okay, dan kita cuba buat setakat mana yang kita mampu lah kan, sebab kita nak suruh atlet kita. Lain lah kalau national team ke apa semua kan, team-team yang besar macam Olympic player ke semua kan, memang dia orang akan ada staff-staff yang akan jaga mereka dari segi sampai ke mature yang orang yang massage tu pun personal macam Datuk Lee Chong Wei sendiri ke Datuk Nicole, memang ada personal mature dia orang. Okay, after training penat, after tournament anytime, memang orang tu memang follow dia je kan, boleh relax je. Okay, so apa yang saya buat normally saya akan buat semasa latihan terus lah. Okay, sebab memang saya tahu macam mana nak conduct apa semua kan. So kalau kita panggil dia orang dalam sesi, satu-satu sesi, kadang-kadang atlet ni dia berasa boring, tak suka kan, macam alah baik dah ni gitu ini semua kan, daripada duduk dengar psikologi cakap kan. Setengah atlet dia ada pemikiran yang macam tu. Okay, tapi kebanyakan pemikiran-pemikiran macam tu, sorry to say ramai di peringkat-peringkat yang kata baru nak up ni lah ramai peringkat pun beginner dan juga intermediate. If high performance skill athletes, okay, dia orang sentiasa terima dengan orang kata positive mind. Alright, dia orang sentiasa terima apa saja yang diberi kepada mereka dan mereka rasa semua tu memberi manfaat dan juga membantu mereka untuk improve. Okay, lebih improve. Alright, okay, so kita balik pada jenis-jenis latihan psikologi. Okay, contoh macam goal setting tadi, penetapan matlamat. Macam mana kita nak buat penetapan matlamat dalam team kita, team sport, individual sport semua kan. Normally saya buat kadang-kadang benda tu tak secara formal pun, informal pun. Kadang-kadang bila kita training apa semua kan, duduk one group, jadi discussion after training semua, saya akan tanya, apa you punya target apa target Azim nak masuk tim Sukma? Bila masuk tim Sukma, apa Azim okay, apa target Azim? Kenapa Azim masuk tim ni? Untuk dapatkan sijil Sukma tu, and mungkin dengan sijil tu boleh cari kerja
Coach something. Okay, alright. Okay, Semua tu. untuk sijil, untuk mendapatkan sijil. Okay. So, sebab tu kadang-kadang sebagai seorang, memang saya kata sebagai seorang jurulatih kita kena tahu, kena kenal atlet kita. Okay, that's why sports psychology, first topic is personality. We have to know our athletes' personality, character, sikap, watak mereka. Semua kita kena tahu. Dan kita kena tahu apa yang diorang nak sebenarnya. Okay, saya mungkin expectation saya dekat Hazim, you masuk tim Sukma sebab you nak menang medal, you nak ingat emas. Kebanyakan orang akan jawab macam tu. Tapi Hazim masuk tim Sukma bukan nak ingat emas pun. Hazim nak sijil je pun. Kan? So sebenarnya kalau kita tengok dari segi jawapan Hazim, hanya penyertaan. Kalau you masuk tim Sukma, you dapat qualified pergi Sukma, you pergi main dekat game Sukma, maknanya you dah dapat dah pun. Kan? Tapi sebagai seorang jurulatih, setengah jurulatih, dia nak atlet yang boleh menyumbang pingat. Bukan hanya sekadar sijil. Okay? So macam mana kita nak tune mental Hazim tu supaya bukan setakat sijil you punya kelebihan yang ada itu ini bila kita tengok kan, you boleh menang pingat pun kalau you nak. Kan? So itulah yang kita akan main dalam pasukan kita sampai habis. Okay? So kalau daripada saya ambil Hazim, baik saya ambil budak lain yang dia punya self determination dia memang kalau dia training itu ini masuk tim dia nak pingat. Bukan setakat sijil. Sijil tu semua orang akan dapat. Okay, so itulah orang kata informal. Okay, secara tidak formal kita boleh apply. Okay, jenis-jenis psychology skill training yang ada tu. Itu macam goal setting kan. Penetapan matlamat. Dia tetap matlamat dia untuk dapat sijil dia pun, bukan untuk pingat emas kan. At least kita tahu kat situ. Tak perlu prosedur kan, ikut smart lah, apalah semua kan. So ambil masa lama. Okay, dan atlet rasa macam boringnya itu ini kadang-kadang faktor-faktor tu lah. Dan ada yang macam tak ada masa untuk semua turun kadang-kadang. Dekat universiti turun training 2 jam, sejam, 2 jam sehari semua kan. So at least I know. I tengok Hazim, I tahu apa yang dia nak bila dia masuk tim ni. Itu dia punya ni kan, target. Okay, bila saya tengok orang yang kedua pula, player tenis saya, dia nak dia nak masuk final. Okay, yang ni, dia nak ni first Sukma, dia nak experience dulu. Mesti ada macam-macam. Okay, jawapan. Okay, macam Azim pun, sebab kita baru lagi. Mungkin after 3 months, bila dia pergi game semua, skill dia bagus, teknik dia bagus, dari segi mental dia dah improve, dari segi fizikal dia memang terbaik lah kan. Tiba-tiba dia dapat pingat pula masa pergi competition, mana-mana competition dia pergi. Dan masa tu kita akan bagi tahu dia, kita tanya lagi, apa target Azim untuk Sukma ni? Mungkin hari ni dia jawab untuk sijil. Mungkin 3 bulan lagi dia dah nampak dah dia punya kelebihan dan semua kan. Mungkin dia dah tukar matlamat dia. Okay, saya rasa saya nak cubalah untuk pingat. Nah kan. So dia bukan berlaku sekali. Dia mesti berterusan. Nama pun berterusan kan. Bila kita training pun mesti berterusan. Level, intensity, volume ke apa semua. Frekuensi ke semua mesti berubah-ubah kan. Tak sama. Okay. Apa lagi latihan psikologi yang kita masukkan? Self-talk. Okay, self-talk ada positif self-talk, negatif self-talk. Okay, ada atlet yang ni tak perlu banyak-banyak jenis PSP pun. Self-talk pun okay dah. Okay, duduk dekat situ, saya boleh. Semua buat. Kan? Setengah orang macam, dia ada lah. Okay, dia punya pertahanan-pertahanan yang dia suka kan. Macam dia nak, macam atlet saya ada seorang tu, saya nak coach duduk kat belakang, cakap dekat saya, confident. Jangan takut. So boleh lepas zero, dia kata. Ada atlet macam tu kan? Sebab kita saling mengenali. Coach duduk je kat belakang tu. Sebab kita ada macam tandingan macam kalah mati semua kan. Kalau coach duduk kat belakang tu, coach cakap satu je.
berani. So kita macam mana macam kena klik lepas. Klik berani, klik lepas, berani, klik lepas. 3 benda tu je duk repeat. Dan memang dia berhasil untuk dia. Right? So itu yang kita kena tahu. Right? Tahu setiap karakter tu. Dan apa yang kita ada? Kita ada relaxation technique. Alright? Banyaklah. Kita buat PMI, kita buat autogenic relaxation, kita boleh buat music terapi, okay, massage and everything. Tu semua relaxation technique. Okay? Like my friend even though macam okay Fatin, kalau kenal kan Fatin dan Fatihah tu, kalau dia training ke semua kan, kalau dia nak relaxkan diri dia simple je. Kadang-kadang sekarang susah dekat MSN pun nak pergi jumpa Malaysia ke semua kena buat appointment lah, kadang ganggu dengan training program kan. Dia memang kenal sangatlah dengan psikologis kat sana, Kak Zura ni kan, dia selalu cerita kan. Bila dia habis training semua, dia akan tanya lah Kak Zura dekat office lagi ke tak, boleh tak saya nak pergi relax sekejap dekat massage chair dekat sana. Oh, massage chair kat sana macam tu kan, yang UFO punya tau. Dia pergi lah. Sejam kan. Duduk relax kat atas massage chair yang RM30,000 ke RM20,000 kan. Pun okay dah. That is the relaxation yang dia boleh buat. Untuk apa? Relax mind dia semua kan. Body dia. Okay, macam-macam lah imagery. Kalau cakap imagery ni ada tertarik memang hebat lah orang imagery kan. Fakulti Sains Sukan, okay, macam mana you nak imagine your skill ke, your technique ke, macam mana you nak improve your performance lagi, sebab imagery ni ada banyak juga dia punya orang kata faktor yang kita boleh build tu dari segi skill ke, psikomotor ke, macam-macam and then apa lagi, anxiety, okay, kebimbangan, arousal, okay, stress. Ada atlet yang stress bukan yang setakat nervous. Ada yang stress sebenarnya. Kalau kita tahu mereka, kita kenal mereka, some of them ada atlet yang dia kata distress. Okay, so kita kena bantu lah, kita kena tahu kenapa. Okay, and then satu lagi biofeedback training. Okay, biofeedback ni tak ramai orang buat sangat lah sebab dia kan ada equipment semua. Tapi macam saya pun suka dengan biofeedback training. Okay, so kita akan tengok di segi physiological feedback Kalau dia kata anxiety, dia punya nervous, kita fisiologi apa? Heart dia mesti tinggi kan? Dia punya governing skin response. Okay, dia punya orang kata peluh ke, tangan ke, okay, dia punya hormon, alright, lepas tu dia punya apa lagi, HRV, kita boleh check, simpatetik, parasimpatetik, macam mana, okay, and then kita boleh check blood lactic, kalau kita boleh check kan, kalau macam USM kebanyakan kita ada lab kita semua kan, heart rate response dan macam-macam lah. Okay, so nak tengok apa, nak tengok adrenaline, okay, tengok saliva kita, okay, ileo kita ni sebenarnya dia keluar satu hormon kortisol, okay, yang apa, kalau kita nervous, apa semua kan, memang kita boleh check. Okay, itu dari segi sains sikit lah kan, biofeedback. Okay, so itu ada jenis-jenis base yang kita boleh adapt dengan athletes dan ada macam-macam jenis PSP lagi sebenarnya, emotion control, okay, concentration dan macam-macam. Okay, so terpulang pada atlet masing-masing yang mana yang perlu build up lagi dalam diri dia. Okay, tak semua atlet perlu adapt semua jenis-jenis latihan psikologi tu. Okay, setengah atlet satu benda je. Macam saya jumpa atlet taekwondo normally apa dia orang yang dia selalu cakap, dia kata nervous. Itu je nervous. Kalau tanya confident okay, tak ada masalah dia kata. Memang excited sentiasa nak main kan, nak apa, pergi competition, nak fight semua kan. Saya boleh concentrate, tapi sebab nervous tu tak boleh nak concentrate kadang-kadang dia kata. So kita dah nampak kat situ, setengah atlet dia dah bagi tahu dah apa main problem dia. Dia nervous.
bila dia nervous, apa dia rasa? Dia rasa jantung dia berdenyut macam nak pecah, dia kata. Kan? Tapi it's happened before game only. Bila dia enter court, dia kata benda tu hilang. Tetap mengganggu kan? Tetap mengganggu. So kita kena tahulah dan kita kena cuba untuk bantu. Macam mana cara kita bantu? Kan? So kalau nak jurulatih buat A to Z memang kan dah lah kena training. Dan lepas tu mental training pun kan, takkan jurulatih lagi semua kan. Tapi that's why penting kalau jurulatih yang memang ada knowledge sport science. Sport science kan banyak cabang kan. At least tahulah kan. Boleh discuss dengan psikologis ke, boleh discuss dengan atlet, boleh discuss dengan coaches, among coaches ataupun jurulatih yang hebat-hebat ni dah tahulah macam mana nak bantu atlet untuk overcome nervous tu. Okay, so macam mana tolong atlet tu kan? Dia kata before je dia kata. Dia punya debar, dia punya takut nunggu masuk toilet lagi. Tapi masuk gelanggang, okay steady dia kata. 2, 3, dalam 30 second, 40 second saya okay dah. Flow saya cantik dah. Kan? Tapi benda tu memang sangat-sangat mengganggu dia kata. Kalau dia melarat, dia lambat nak adapt balik, memang susah. Okay, that's why kita kena sit down, kita kena diagnose, kena tahu. Okay, kena ada two-way communication. And then, kita kena observe. Okay, so kita kena observe atlet kita kan. So kalau dia kata, betul lah. Then sebelum start game ni sejuk je tangan, cat ni muka kan. Bila start first round, hancur. Lepas tu second round, third round baru okey kan. Lambat, panas, enjin kan. Dia selalu cakap macam tu kan. Tapi apa yang kita buat sebenarnya? Okey, di segi observation dah bagus dah. Okey, faktor-faktor lain dah cantik dah. Tapi tindakan tu, kadang-kadang kita lupa nak ambil kan. So, atlet, tak semua atlet yang dia akan dan ada atlet yang dia tak tahu apa berlaku dengan diri dia kadang. Okay, dan kita perlu tanya. Apa awak rasa? Saya memang suka tanya atlet saya. Kalau dia menang, pun saya tanya. Apa awak rasa tadi masa awak main final? Takut tak? Kan? Confident tak? Apa awak fikir? Awak fikir apa sepanjang game tadi? Saya suka tanya macam tu kan. So setengah orang, dia ada jawapan-jawapan dia. Saya fikir speaking mak ayah kat belakang lah, skin buat bagus-bagus lah. Ada macam tu especially budak sekolah tu kan, yang mak-mak suka tengok ni kadang macam tu skin buat bagus. Saya buat dia baik macam tu kan. Ada setengah orang, hari ni bagus je, besok tak bagus. Kenapa main macam ni? Semalam okey je. Mak saya dekat belakang lah. Start selesa, start dia fokus. Okay. Ada atlet macam tu. Alright? So apa yang kita buat, bagi tahu lah. Kan? Nanti kalau datang contoh atlet saya 2-3 orang. Memang macam ni saya pun tak tahulah faktor ni mungkin faktor yang dah menjadi perkara yang biasa dalam di kalangan atlet tu semua kan. Ramai yang bila parents datang tak boleh main, tak boleh perform, tak boleh fokus. Kan? So saya simple lah. Kalau parent datang kan, kalau datang duduklah kat mana supaya dia tak nampak. Kalau datang juga kan. Atau sampai game habis boleh jumpa. So banyak ada setengah parent kadang-kadang kesian juga datang tengok anak semua kan. Macam kena sorok-sorok pula kan. Duduk dekat ujung sana, duduk kat ujung sini. Okey, ada yang duduk jauh-jauh kan. Tengok Baino. Okey, tengok anak dia shoot macam mana. So sampai macam tu sekali. Sebab faktor tu mengganggu konsentrasi. Focusing. Kan? So, yelah ada potential kan. Anak boleh masuk sama final semua kan. Sebab dia sendiri bagi tahu. Okay, dia kata dia tak boleh fokus kalau parents dia ada. Baguslah kalau cakap direct kan. So at least kita tahu dan kita aware dengan itu. Bukan tak salahkan parents. Parents memang support, memang 100% memang hebat. Sebenarnya parents anak game kat mana semua pergi. Tapi kadang-kadang itulah kita kena tahu kan. Apa keperluan atlet kita. Alright.
Okay, tu jenis-jenis PSP yang saya cakap tadi tu kita boleh apply lah. Okay, dari segi self-talk, goal setting lah, duit extension. Tapi sebelum kita apply benda tu, kita kena diagnose, kita kena tahu dulu apa yang atlet perlu sebenarnya. Okay, bukan semua sekali pun bagi semua, tak. Ada orang perlu satu je, fokus. Ada orang yang perlu dua. Okay, nak emotion controls. Okay, ataupun self-confident. Ada orang perlu 3, okay, imagery ke, okay, relaxation ke, alright, so kita kena tahu, okay, baru kita boleh draft satu mental training yang sesuai dah untuk atlet kita, yang mana last kali kita nak apa, enhance performance, untuk meningkatkan performance, okay, supaya 4 faktor yang saya cakap tadi tu, fizikal memang tip top lah coach kan. Nah, teknik memang tip-top lah, taktik memang tip-top lah, mental. Kadang-kadang kita lupa. Okay, sebab tu kalau kita tengok mana-mana saya suka masa ni badminton kan. Ramai orang tengok badminton kan, Olimpik tu semua kan, Datuk Lee Chong Wei sendiri. Okay, kadang-kadang bila pergi game tu semua kan, bila Datuk Lee Chong Wei balik je, kita tengok dekat newspaper semua kan, mental down. Okay, mental koyak. Ni faktor mental lah ni. Bila jumpa Lindan tak boleh main. Okay, kenapa? Kenapa benda-benda ni keluar? Okay, dalam topik-topik news ni semua. Kan? Apa yang ahli psikologi ataupun jurulatih buat terhadap perkara-perkara ni. Okay, supaya dia tak berulang lagi. Okay, kalau dia tak ada isu, orang takkan keluarkan topik yang macam tu kan. Mental koyak, mental down ke kan. Faktor mental ke semua kan. So apa yang dia nak buat? Macam saya sini pun memang saya kenal lah. Datuk Lee Chong Wei kan kawan saya semua kan. Tapi saya tak ada peluang pun nak tanya dia. Apa latihan psikologi yang yelah mestilah ASN kan. Yang pihak ASN sediakan ataupun pihak BM sediakan. Sampai sekarang saya tak ada peluang nak tanya. Okay, Datuk Lee Chong Wei busy susah nak jumpa dia kan. Nak cakap dengan dia pun okay, dengan bisnes-bisnes lagi kan. So, itulah kan. So, apa yang diorang buat sebenarnya? Kan, kenapa jadi macam tu? Faktor apa? Dia takut ke? Dengan Lindan ataupun beliau rasa nervous ke? Ataupun cepat down? Kan? Badminton, first set, second set, ada rubber set kan. Main first set bukan main hebat lagi. Sekali masuk second set, okey lah, ada fight jugalah kan. Tapi opponent lebih hebat kan. Masuk third set, tak main macam first set dengan second set tadi pun. Kan? Down je nampak kan. So apa yang berlaku sebenarnya? Okay, itulah tugas psikologis sebenarnya kan. Kita nak tahu what is happen. Okay, what is happening to athletes when they perform or they not perform. Okay, kita perlu ada jawapan-jawapan tu. Alright, bukan masa dia kalah je. Masa dia menang pun kita kena cari jawapan juga. Okay, sebab kita nak tengok lah. Okay, apa tujuan dia? Tujuan semua PST yang saya cakap tadi untuk apa? Reduce anxiety, untuk relaxation, untuk tingkatkan focusing, mental readiness, game readiness, okay, self-confident, motivasi, self-regulation, kita panggil macam mana kita nak kawal selia diri kita sendiri dulu sebelum kita masuk game ataupun semasa game, okay, macam-macam lagi lah, alright, okay, banyak lebar juga cakap ni kan, ada apa soalan ke? Ada soalan ke? Okay, Dr. Mun. Ya coach, okay. Okay, saya Hafiz. Okay, saya ada satu soalan. Berkenaan dengan sport team event lah. Saya daripada Sukan Futsal. Okay, apa yang saya dapat lihat, ada setengah player yang hadapi masalah struggle dengan untuk capai performance diri sendiri. Untuk capai performance yang terbaik untuk diri sendiri. Dan kita dapat tengok benda tu bila dalam latihan, dalam game, dia cuba push diri dia untuk dapatkan tahap yang maksimum ataupun tahap yang apa yang coach dia nak dan sampai dia jadi
benda tu jadi efek yang tak baik lah untuk dia. Contoh dia jadi macam terlalu terbeban. Jadi terbeban, lepas tu dia jadi macam performance dia pun automatik akan jadi lebih teruk daripada performance asal dia. Yep, So betul. adakah apa-apa cara yang Dr. Mun boleh cadangkan untuk kita cuba convince ataupun atasi masalah player-player yang macam ni? Okay, thank you Coach Hafiz. Okay, my senior dekat Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okay, SSBJ. Okay, saya rasa semua kenal lah Coach Hafiz ni. Coach Sal, Usi dan juga sekarang rasa di tingkat PT lah kan. Ya, betul. Okay, itu je Coach soalan. Ya, itu saja. Okay. Football, futsal, okay, team sport. Okay, dalam sport psikologi, okay, psychological skills training yang saya terangkan tadi, memang berbeza team sport, individual sport, semua kadang-kadang cara kita apply psychological skill training memang berbeza. Okay, team sport ada cara-cara dia, individual sport ada cara dia. Team sport pun kita boleh keluarkan individually punya training program ataupun kita akan kita tackle, okay, one by one. Okay, tak semestinya satu tim 10 orang semua ada masalah dari segi psychological. Kadang ada seorang dua sahaja. So kita just tackle mereka. Okay, dalam masa yang sama, bila kita dah dapat atasi dua orang ni, kita akan dapat satu tim yang bagus. Okay, so banyak cara-cara yang kita perlu lakukan. Okay, soalan coach tadi, kebanyakan kalau player macam futsal ni, macam team sport ni kadang-kadang, diorang struggle dengan performance diorang. Bila diorang main, diorang rasa diorang nak buat persembahan yang terbaik. Okay, nak tunjuk dekat coach yang saya ni best player, saya boleh main. Bila bagi peluang je saya main. Sebab team sport ni ada banyak faktor. Kalau individual sport, kalau penyertaan 8 orang lah, semua orang main, tak ada reserve. Kalau team sport ni, reserve main player. Memang ada beza. Okay, ramai reserve ni yang nak tunjuk yang diorang ni pun boleh main. Diorang ni pun perlu diberi peluang dan diorang nak peluang. Okay, so faktor-faktor macam ni, apa yang Coach Hafiz kata tadi, dia struggle untuk tunjuk performance terbaik. Okay, diorang nak tunjuk yang diorang ni boleh main. Okay, dia nak tunjuk dekat jurulatih diorang, dia nak tunjuk dekat kawan diorang apa semua kan. Benda ni memang normal. Benda yang biasa sangat berlaku. Okay, so automatically dia akan jadi terbeban lah. Macam coach kata ni memang terbeban lah. Bila dia turun main tu bukan tujuan dia untuk bermain. Okay, untuk bertanding. Okay, they don't have the enjoyment factor. Dia tak enjoy dengan game tu. Okay, so dia kita kena tengok balik kenapa benda tu berlaku. Kan? Kalau dekat sini pun salah satu dekat sini dia nak tunjuk yang dia boleh main dan dia diberi kepercayaan oleh coach dan dia nak tunjuk kat coach. Kat situ pun kita dah tengok dia punya objektif dia dah bukan ke arah kata bermain dalam pasukan. Okay, membantu pasukan. Bila dia main, objektif dia nak tunjuk dekat jurulatih yang dia boleh main. Okay, so kita kena diagnose dulu apa yang berlaku. Bila dia turun main, dia nak tunjuk kat coach yang dia boleh main. Okay, so dia punya main objektif tu dah lari dah. Sepatutnya bila dia main, okay, apa yang dia perlu buat? Normally kalau dia main, apa dia buat? Dia kena ikut team planning and teamwork. Betul. Itu saya kata coach memang semua yang hebat. Dah tahu dah sebenarnya. Dah tahu apa nak buat. Soalnya bila player tu turun main, you just follow kita punya game planning. Bila you turun, ini adalah game planning kita sekarang. Bila kita main, ini corak permainan kita. Bila you main, ni position you. Kan?
So, apa strategi yang kita dah atur, masa kita main training dan masa kita tournament, perlu benda yang sama. Dan bila saya turunkan awak, ini yang patut awak buat. Bukan awak fikir yang, saya kena bagus lah, saya tak main tak bagus nanti coach marah. Kan? Saya tak okay nanti bila keluar. Memang saya kena kan, next time saya tak boleh main lah. Apa semua kan. So, maknanya kita kena tune dulu benda tu. Waktu bila kita nak buat. Kan? Tapi dia ada banyak. Dr. Mun. Okay, in satu lagi situation, kalau dalam game kan, berlaku case macam ni, dan pemain tersebut pula memang pemain yang kita harapkan dia berada pada ketika tu dalam perlawanan tu. Tapi dia menghadapi masalah ni. Masalah orang cakap bahasa yang lebih mudah, dia berjuang dengan diri dia sendiri. So dalam situation dalam perlawanan yang singkat macam tu, ada tak solution yang paling orang cakap paling efektif yang kita boleh ambil untuk atasi? Okay, there is no shortcut. Itu je. Kenapa benda tu berlaku setiap kali tournament ataupun semasa tournament? That's why kalau kita tengok balik kita punya prinsip of training kan, apa-apa kita training, apa perkara yang kita perlu perbaiki, kita perbaiki semasa latihan. Bukan semasa tournament. Tournament adalah semasa kita dia seolah macam exam kan. Kita study masa exam, kita keluar segala ilmu yang kita ada. Sama juga dengan training. Okay, bila sama dalam sukan. Masa training, apa kelemahan, apa yang kita cuba nak buat tu kita kena buat masa training. Supaya masa tournament, dia akan buat benda sama. Okay, so there is no shortcut lah for me. Okay, kalau dalam game budak tu tengah memang struggle dengan diri dia ada masalah yang macam tu apa semua kan. Dalam masa sekelip mata kita nak tukar terus mental orang manusia bukan dengan sekali macam tu boleh ubah. Mental juga perlu latihan. Sama dengan fizikal. Okay, so apa yang saya boleh cadangkan, okay, ataupun apa yang saya sentiasa buat dari segi psychological training ataupun mental training ni, okay, buat semasa latihan. Buat semasa latihan, persiapan. Buat semasa latihan, semasa pre-competition, not the main competition. Okay, so sebenarnya dalam jadual training coach apa semua kan, mesti ada friendly match. Okay, mesti ada match-match yang kita ada simulation ataupun kita ada friendly ataupun kita tengah test atlet kita. Masa tu lah kita akan test dia orang. Selepas kita dah bagi treatment kat dia. Selepas kita bagi treatment kat dia. So sekarang ni baguslah. Coach dah tahu dah kelemahan atlet coach. Tapi macam mana tindakan yang coach nak ambil? Kan? Kita kena sit down dengan atlet tu semua. Kita kena tanya dia. Kenapa benda ni berlaku? Itu yang kata dalam psychological skill training, dia ada step-step dia. Diagnose dulu. Tahu dulu masalah atlet tu. Diagnose dulu. Mungkin ada jawapan-jawapan dia. Bila saya main, saya tak boleh fokus dengan diri saya. Yang kedua, saya bila main, saya teringat coach saya dekat luar tu, dia tengah tengok tu, kalau saya buat mistake tu semua kan, saya takut. Yang ketiga, saya punya teammate tu expectation dia sangat tinggi lah. Sebab saya main player ni kan, saya memang kata tonggak lah kan. Orang sentiasa letak saya ni sebagai tonggak, saya terbeban. So dia akan benda-benda macam ni. Okay, and then kita cuba cari treatment untuk dia. Okay, mungkin kita bagi dia apa, self confident ke, okay, positive thinking ke, okay, ataupun apa lagi, imagery. Bila dia main, okay, masa training, imagine. Bila you main, bila you masuk, sebelum you masuk, apa you kena fikir, masa you masuk pertandingan, apa you kena fikir, bila you main, cara you main macam ni, sampai habis game semua, imagery ke. Okay? So, semasa latihan, okay, masa tu yang kita akan bantu dia. Okay, and then,
bila masuk je pre-competition mungkin ada friendly match apa semua kan, coach akan observe lah, coach akan tengok dia akan masuk last apa, kita panggil penilaian dia ada step-step diagnose, lepas tu kita bagi pendidikan pasabikan, kita tunjuk kat dia kenapa you perlu ada positive thinking, kenapa perlu kena ada self confident, kenapa perlu focusing, concentration, attention dia kata kan. Lepas tu dia cuba bila dalam latihan dia cuba, dalam pre-competition ke friendly match, semua game-game dia akan cuba. Bila dia cuba, kita akan nampak perubahan tu. Okay, lama-lama benda tu akan hilang. Dia bukan terus buat pergi satu game hilang, no. Dia kan first game dia macam okay, nampak you main dah lebih baik dah kemas ni. Pergi lagi second game, dah lebih baik dah ni. Third game, okay, hilang lah benda tu. Tinggal 10-20% you main memang inilah you sebenarnya. Okay, itu yang kita nak sebenarnya. Okay, sebab tu dia okay, dalam psychological training ni juga dia perlu jangka masa. Dia perlu short term, medium, long term seperti training-training yang lain. Okay, so kita nak improvement yang macam tu. Okay, setengah atlet dia ada 2-3 faktor yang dia kena overcome. Okay, sebab tu saya just nak sharing lah dalam tournament, sesetengah tournament kita bukan pergi untuk menang. Faham kan maksud saya? Sesetengah tournament kita bukan pergi untuk menang. Sesetengah tournament kita pergi untuk mencuba. Cuba apa? Cuba untuk atasi kelemahan. Okay, so kita boleh bagi task dekat atlet kita. Macam saya sendiri pun, kalau saya ada 8 player, kalau kita pergi tournament, ada 1-2 orang player yang memang ada masalah yang macam ni, saya akan beritahu dia, game ni, saya tak nak tengok awak menang medal ke, saya tak nak tengok saya tak masuk final ke apa semua, tak kisah. Kalau masuk bonus. Tapi game ni, saya punya objektif untuk awak adalah, awak kena overcome awak punya anxiety tu. Sebab apa? Sebelum start game, setiap kali pun nervous, muka pucat. Start game memang teruk sangat. Kan? Lepas tu baru nak okay, buat apa? Janganlah. Kan? So, maknanya game ni, your objective is to overcome yourself. Apa tu? Overcome your anxiety. Okay? Untuk game ni, saya nak awak fokus je. Awak fokus je. Dengan benda ni. Kan? Kalah pun tak apa. Tak kisah. Yang penting, you dah cuba apa yang you dah train tu, you bawa ke tournament dan you dah boleh buat. Walaupun game ni macam atlet futsal tadi kan, kata kalau kita dah bagi segala benda kat dia, dah didik dia macam mana nak fokus, nak itu, nak ini, bila game imagery semua kan, kita dah cuba adapt dekat dia, and then bila ada first game untuk untuk season 2, kita cakap dia, saya tak nak awak main macam tu macam ni dah. Saya nak awak overcome diri awak dulu. Result, outcome keluar macam mana tu, nanti kita kira. Yang penting, boleh kontrol diri sendiri dulu. Faham? So, dia ada objektif yang clear lah semasa dia bermain. Ataupun bertanding. Okay, dan kita akan tengok. Yes. You dah boleh overcome at least 20% dah bagus. Ada 80% lagi yang nak kena overcome. Okay, before main competition bulan 12, 40, 60, 80, kau hilang. Then you will be a good athlete one day. Okay, so itulah faktor-faktor yang normally yang kita boleh buat kan, step-step dia. Okay, Doktor. Ada soalan daripada Fatin. Saya cakap pelajar, dia kata dia pelajar SEM 5 FSSK. So soalan dia, psikologi setiap orang dalam tim yang berpasukan agak berbeza-beza. Contohnya, psikologi kapten mungkin dalam tahap lebih bersedia. Tetapi, teammates yang lain ada yang kurang bersedia dalam psikologi.
Lagi-lagi yang dah set minda, mereka hanya sebagai sub sahaja. Jadinya doktor, bagaimana kita nak ubah atau build up teammates yang dah punyai mindset macam ni doktor? Dan siapakah yang berperanan dalam build up psikologi ini? Saja. Soalan daripada saudari Fatin. Alright. So, thank you for the question. Okay, Fatin, good question. Alright, when ini memang happen. Sama macam dengan soalan Coach Faiz tadi, Coach Hafiz tadi kan. Macam mana kita nak overcome Kalau team sport ni memang lain sikit lah dia punya pendekatan dia, okay. Based on my experience, individual sport lagi senang nak tackle daripada team sport. Team sport ni memang ada banyak faktor, okay, dari segi semangat berpasukan tu sendiri, kerjasama dalam pasukan dan macam-macam. Okay, actually team sport ni compare to individual sport, kalau kita tengok kajian-kajian yang dilakukan oleh kata pengkaji-pengkaji memang banyak sangat dah. Okay, kalau especially football ke, rugby ke, okay, ataupun apa-apa sukan sahaja, okay, memang banyak sangat kajian. Okay, kita as a coach kadang-kadang, yelah, melalui bacaan pun boleh membantu juga sikit-sikit lah kan. Kita tengok apa yang diorang buat sebenarnya, apa yang berlaku dengan mental training yang diorang lakukan. Okay, macam Fatin kata tadi, normally yes, team captain. Kalau dia tak hebat memang dia team captain lah, mesti ada kelebihan ni kan. Okay, bila saya pernah attach dengan team hoki kan, beberapa pasukan juga. Okay, diorang ni selalu macam tu lah. Kalau team captain ni memang banyak sangatlah benda yang dia akan bagi tahu dan kan, sebab dia paling dekat lah dengan jurulatih dan segala information memang datang dari team captain lah selalunya kan. So selalu macam tu. Okay, captain normally memang tip top lah, memang bersedia. Kalau kita kata ahli-ahli lain ataupun ahli pasukan lain, team members, banyak lah faktor dia kan. Tak ready lah, takut lah, nervous lah. Okay, mental koyak lah kan, kalau bahasa budak-budak ni semua kan. So macam-macam kalau kita tengok pun dalam team sport, okay, banyak dah kajian-kajian yang dilakukan, apa yang perlu dalam sesuatu team sport. Okay, dari segi situ kita boleh determine juga kalau saya coach rugby sini-sini kan, okay lah kalau saya semua kan. Kalau saya archery, memang kalau dalam archery saya tahulah segala benda yang perlu dalam archery sebab saya memang coach dan saya kena ambil tahu. Okay, so saya kena buat bacaan sikit, saya kena tahu, okay, as a team captain or as a coach, you must have a knowledge, you must find the orang kata keperluan dalam tim tu, setakat fizikal saja, okay, bukan setakat teknik dan taktik saja. Okay, dari segi psychological pun kita kena ambil tahu juga sebab itu as a part of your training program. Okay, so macam saya sini, okay, nanti saya jawab Fatin so saya bagi contoh, mungkin ada jawapan di situ. Okay, macam saya sini pun, saya involve dalam sukan archery. Kalau orang cakap dalam sukan archery, dari segi fizikal saya boleh terus bagi apa fizikal yang perlu dalam sukan mana suka perlu apa. Kita perlu muscle endurance, okay, kita perlu strength endurance, okay, kita perlu dua tu, muscle and strength endurance. Kenapa kita perlu daya tahan, kenapa kita tak perlu kekuatan ke? Mungkin orang akan tanya kan, so kita ada, kenapa spesifik dia, kenapa we have more muscle and physical endurance, okay, compared to strength. Okay, dan kenapa kita perlu flexibility? Okay, kenapa kita perlu balancing? Alright, sebab itu adalah keperluan, okay, dalam sukan mana. Okay, kalau kita cakap tentang sukan mana, apa faktor psikologi yang perlu dalam sukan mana? Dalam sukan mana, kebanyakan kalau based on latihan-latihan dilakukan oleh tim-tim yang besar-besar yang kata Olympic gold medalist ni. Okay, bila dia buat kajian, dia buat training, bila saya jumpa jurulatih mereka, bila saya membuat bacaan sedikit, okay, saya dapat tahu yang sebenarnya dalam sukan memanah ni, faktor mental memang penting lah. Apa faktor mental yang mereka selalu tekankan? Confident, concentration,
Okay, emotion control, positive thinking. Okay, kenapa positive thinking? Dia berdiri dekat situ, dia seorang je kat situ. Okay, masa tournament, kamu adalah jurulatih untuk diri sendiri. Bukan jurulatih dekat luar tu. Okay, bila you ada dekat shooting line, kita lah jurulatih diri kita. Okay, kalau kita tak tahu apa nak buat, apa yang jurulatih kita dah ajar kita dan kita tak tahu nak apply, you're not an athlete actually. Okay, sebab you tak tahu apa nak buat sebenarnya. Dan you training buat apa hari-hari kan? Okay, saya kan dah jurulatih pun, saya mulut boleh tahan kan? Okay, so ini kita kena tahu. Alright, so kenapa saya kata macam tu? Bila saya tengok macam team Taiwan, dia orang prepare untuk Olympic Games 2004. Taiwan tak pernah dapat medal Bila 2004 they adapt sport science in archery training team. Okay, sebenarnya team archery Taiwan tu, okay, masa dia nak prepare pergi Olympic 2004 tu, masa start 2000 lagi, okay, 3 tahun sebelum Olympic tu, dia orang dah start dengan sport science. Dia adapt sport science dalam preparation dia orang. So salah satu tu adalah psychological skill training. Okay, dalam tu bila dia orang buat segala training program, semua latihan psikologi, they find out that confidence, concentration, emotion control and positive thinking is very important. Okay, dan outcome dia apa? They win a bronze medal in Olympics 2004. So sebelum tak pernah dapat medal kan. Itu adalah salah satu sumbangan dalam latihan